Walaupun hidup sebagai seorang TikTokers yang famous, tetap tak menghalang Jin Kate untuk menembak mati isterinya yang bernama Anna tepat di dahi, yang mana menyebabkan Anna meninggal dunia. Hello guys, it's me Nela here. Assalamualaikum and welcome back to my channel. As usual, anda kata ini adalah kali pertama korang datang kat channel aku ni. Aku harap sangat-sangat korang boleh tekan butang subscribe kat sini, kat bawah ni. And jangan lupa untuk tekan juga butang loceng dekat sebelah itu, supaya anytime aku upload apa-apa video, korang akan dapat notification, okay? Jin Kate atau nama sebenar dia adalah Ali Nasir Abu Laban. Beliau ni merupakan seorang kacokan Amerika Palestin dan dia dilahirkan pada 18 Mac 1992 di Staten Island, New York, dan membesar pun dekat situ je dah. Oh, 1992 Sebaya dengan sister. Korang nak tahu, Ali ni dia seorang yang sangat famous kat TikTok tau. Dan dia ni sebenarnya, apa yang menyebabkan dia famous? Sebab dia buat banyak sangat video-video lawak. Dan senang cerita, video yang ala-ala parody lah. Dekat parody. Dia banyak buat video-video lawak ala-ala parody macam tu lah, based on watak-watak selebriti yang famous lah dekat negara dia. Contohnya seperti Tony Montana, seorang pelakon, dan juga 69, iaitu seorang rapper. Sebelum dia buat pembunuhan ni, follower dia dekat TikTok ada dalam lebih kurang 1 juta lebih tau. Tetapi yang terkini aku tengok ada dalam 956-57 ribu macam tu kan. Dan kalau korang nak tahu, dia juga sebenarnya ada sebuah channel YouTube. Ali ni dia baru je viral dekat TikTok. Macam baru je lah famous, lebih kurang macam 2 tahun, 3 tahun macam tu. Mungkin sejak pandemik kot, mungkin boring, tak tahu nak buat apa kat rumah kan. So dia buat video-video parody tu. Dan disebabkan video-video dia tu memang agak lawak lah. Dan kalau korang nak tahu, pendapatan dia pada tahun 2021 lebih kurang dalam 500 ribu USD. Banyak ya, separuh daripada jumlah followers dia kat TikTok. Berbaloi. Pada 27 Februari 2017, Ali ni telah berkahwin dengan seorang perempuan yang bernama Anna Mary. So, diorang ni berkahwin dan mempunyai seorang anak perempuan yang berumur 5 tahun lah sekarang. Selepas diorang berkahwin, Ali dan Anna ni diorang tinggal dekat sebuah apartment dekat The Spire San Diego. Korang boleh google apartment tu, memang cantik lah, aku dah tengok. Diorang ni duduk dekat level 35 tau. Memang tinggi lah, aku duduk level 10 pun gayat. So, walaupun Ali dan Anna ni, diorang ni dah ada hidup yang mewah, selesa. Yelah, pendapatan Ali pun 500 ribu kan. Dan kalau korang tengok TikTok Anna pun, memang video-video yang diorang share ni kat social media memang tunjuk yang diorang bertiga ni happy sangat-sangat. Ali, Anna dan anak dia memang happy sangat-sangat. Dan bukan setakat tu je, follower dia senang cerita memang envy lah dengan diorang. Sebab diorang boleh dikatakan ada hidup yang sangat perfect, sempurna. Yelah, kaya, cantik, handsome, ada anak comel. Dan akhirnya sampai tahap diorang ni dianggap sebagai power couple lah. Tapi itulah, dekat media sosial ni, kita ni biasanya memang cuma tunjukkan yang baik-baik je. Kita tunjuk yang happy-happy je. Yang sedih-sedih, yang melalak, yang menangis, bergaduh, kita takkan tunjuk kat social media. Kebanyakan daripada tu semua kita simpan je kan. Macam itulah juga dengan Ali dan Anna. Di sebalik kebahagiaan yang diorang tunjukkan, diorang ni sebenarnya hidup tak bahagia pun. Sepupu Ali, iaitu Louis Marinari, dia ni ada buat satu statement. Dia kata yang Ali ni sebenarnya seorang yang introvert. Dia sangat kurang keyakinan diri. Dia tak yakin dengan diri dia sendiri. Dia rasa macam insecure dengan hidup dia. Dan walaupun dia dah kahwin dengan Anna, seorang perempuan yang cantik, yang berjaya, dia still lagi rasa yang dia ni tak cukup bagus. Dan lagi pula, Anna ni seorang yang sosial. Ada ramai kawan-kawan, jenis selalu keluar-keluar dengan kawan-kawan, selalu hangout. Dan disebabkan itulah, Ali ni dia sebenarnya cemburu. Dia tak boleh tengok Anna keluar dengan kawan-kawan. Dan dia dah start jadi seorang yang protektif. Dalam kata lain, sebenarnya dia mengongkong hidup Anna. Akhirnya dia jadi seorang yang susah untuk lepaskan isteri dia keluar dengan kawan-kawan ni. Hangout, party-party tu semua, no. Dia tak boleh tengok, okay? Dia tak suka. Anna ni dia dah terbiasa hidup seronok dengan kawan-kawan tu semua kan. So, of course lah dia makin stres sebab Ali ni dah makin mengongkong hidup dia. Anna ni jenis extrovert. Memang berlainan lah dengan si Ali tu, sifat dia orang. Confirm Anna ni dah start rasa tak syok kan. Duduk dekat rumah sendiri, dia kena jaga anak je, dia tak boleh keluar. Sebab Ali tak bagi. Ali suruh dia jaga anak je. Biar Ali je yang bekerja, cari duit. Kalau Ali je yang boleh keluar-keluar rumah selalu. Anna tak boleh, dia kena duduk rumah, jaga anak je. Pada September 2021, Anna ni dia ada buat satu laporan polis tau. Sebab dikatakan yang Ali dan Anna ni bergaduh sampai satu tahap di mana Ali ada pukul Anna dan dia ada tolak Anna sampai Anna terjatuh ke atas lantai. Benda tu dia buat depan anak perempuan diorang. Start daripada situlah hubungan diorang makin renggang.
Ali dah jadi makin abusive, makin selalu pukul Ana. Sampailah pada 18 Oktober 2021, iaitu sebulan kemudian, Ali ni dia buat keputusan untuk keluar daripada rumah tu dan dia pergi duduk kat rumah lain. Time ni disebabkan Ali pun dah keluar rumah kan, so Ana pun dia dalam usaha untuk dapatkan perintah larangan daripada Ali dekat dengan dia, dan dia juga nak mulakan proses penceraian. Tapi malangnya bagi Ana, tanpa pengetahuan dia, sebenarnya Ali ni dalam senyap-senyap dia ada kopi, ada photostat kunci rumah diorang tau. Dan beberapa hari je selepas Ali keluar daripada rumah tu, 3 hari kemudian kalau tak salah aku, Ali ni dikatakan senyap-senyap datang semula dekat apartmen diorang tanpa pengetahuan Ana. Yalah, masa tu Ana dekat luar dan anak dia pula bersekolah. Jadi dia tahulah kan timeline bila bini dia dekat rumah kan. So dia senyap-senyap masuk ke rumah dia dan dia vandalize rumah tu. Memang dia sepakan rumah tu, dia terbalikkan kursi apa semualah. Pada hari yang sama, bila Ana balik dekat rumah, dia terkejut kenapa rumah dia bersepah. Tapi entah peliknya Ana ni dia boleh buat tak tahu je. Dia tak ada buat sebarang report polis ke apa ke, tak ada. Dia buat tak tahu je. Mungkin dalam masa yang sama dia tahu kot Ali yang buat semua tu. Yalah, siapa lagi yang boleh ada kunci rumah dia kan selain daripada Ali. Kemungkinan besar masa dia balik tu sebenarnya sebab dia bukan berseorangan. Jadi dia balik rumah dengan seorang lelaki lain. Mungkin dia malas nak kecoh-kecoh, jadi dia anggap benda tu macam tak ada masalah lah. So yeah. Tujuan Ali masuk rumah tu sebenarnya sebab dia nak tunjukkan kemarahan dia pada anak dengan cara dia sepahkan seluruh rumah. Selain daripada tu, Ali juga dah pasang satu software untuk curi dengar perbualan Ana. Dia pasang software tu dekat iPad anak diorang. Tapi itulah, Ana tak tahu yang Ali ada install software curi dengar tu. Aplikasi tu ataupun software tu, dia membolehkan Ali untuk akses, untuk curi dengar perbualan, apa-apa perbualan conversation yang berlaku dalam rumah tu tau. So ni scary sebab yelah macam mudah sangat-sangat kan orang boleh curi dengar apa yang kita berbual dekat rumah, dekat iPad. So disebabkan Ali dah download software curi dengar, software spy tu, of course lah Ali dapat tahu yang Ana ni sebenarnya balik rumah dengan lelaki lain. Ali dia marah sangat-sangat sebab dia dengar Ana ni duk gelak-gelak ketawa, duk berbual dengan lelaki lain dekat dalam rumah dia sendiri. So of course lah dia marah kan. Nama lelaki yang keluar dengan Ana tu adalah Reuben Cardenas Barron. Disebabkan Ali masa tu terlalu marah, terlalu sakit hati sangat-sangat, Ali dia buat keputusan untuk terus bawa kereta dia pergi ke rumah apartmen dia lah, apartmen mewah dia ni. Dan tanpa fikir banyak, dia terus naik ke tingkat 35. Dan masa tu dia cerita, dia kata dia nampak Ana dan Reuben tengah berpelukan. Tengah berpelukan, tengah berbual dekat atas sofa, tapi dalam keadaan tangan dia di atas bahu Ana. Disebabkan rasa marah yang sangat-sangat, rasa cemburu yang melampau, tanpa banyak soal, tanpa tanya apa-apa, Ali terus buat keputusan untuk tembak Reuben sebanyak 3 kali, iaitu dekat leher, dekat pipi dan juga dekat belakang kepala. Kemudian tanpa dia fikir, dia tak ada tanya Ana apa-apa pun, dia terus tembak Ana tepat dekat dahi. Lepas Ali dah tembak tu, dia buat apa tau? Dia terus keluar, larikan diri. Dia cubalah nak tinggal kat apartmen tu tanpa orang tahu kan. Tapi yelah, dia duduk dekat kawasan apartmen kan. Kat sini even periuk jatuh pun orang boleh ingat periuk tu kat rumah dia, rumah sendiri, padahal rumah jiran. Kau bayangkan kalau apartmen yang 35 tingkat, lagilah kuat orang boleh dengar. Bunyi tembakan 4 kali. So of course lah memang jiran-jiran dia semua memang terus keluar rumah, terus pergi kat rumah Ali tu. Dan by the time Ali nak lari, jiran ternampak. Dan disebabkan itulah jiran-jiran dia buat keputusan untuk telefon polis. Pada pukul 3.10 petang, polis pun sampai dekat lokasi bersama-sama dengan paramedik. So, diorang ada cubalah untuk selamatkan Ana dan juga Reuben. Tapi itulah malangnya, memang diorang dah tak boleh nak buat apa-apa. Memang Ana dan Reuben telah pun meninggal dunia. Dalam pada masa Ali berjaya larikan diri tu, dia ni terus pergi ambil anak dia dekat sekolah tau. Anak dia belum balik sekolah lagi pun sebenarnya, tapi dia pergi sekolah, dia ambil anak dia lebih awal daripada biasa. Dan dalam perjalanan, Ali ditahan oleh pihak polis. Dan masa tu dia terus mengaku dekat polis tu yang dia dah bunuh 2 orang individu, iaitu isteri dan juga kawan dia. Dan masa yang sama juga sebenarnya, Ali ni dia sempat, dalam kereta tu dia sempat call mak dia sendiri untuk bagi tahu yang dia dah bunuh Ana dengan seorang lelaki lain. Selain daripada tu, dia dah pun buat pengakuan dekat anak dia. Dia bagi tahu yang dia dah sakitkan mami. Dia macam minta maaf, dia dah sakitkan mami, dia dah pukul mami macam tu lah. So kau bayangkan anak dia baru berumur 5 ke 6 tahun macam tu lah. Mungkin 5 atau 6 tahun. Sekarang mungkin 6 tahun lah sebab kejadian ni berlaku tahun lepas kan. Kau rasa kau agak-agak apa ada dalam kepala otak budak umur 6 tahun? Apa yang dia boleh fikir bila bapak dia cakap dia dah sakitkan mak dia, dan lepas tu tak lama kemudian bapak dia kena tahan dengan polis? Tak boleh nak fikir. Kesian je anak dia. Walaupun mungkin anak dia masih lagi clueless, tapi yelah mungkin dia dapat faham yang ayah dia ni sebenarnya seorang yang jahat. Sebab tu ayah dia kena tangkap polis kan. Tapi masa polis tahan Ali tu, polis jumpa juga pistol yang Ali gunakan untuk tembak Ana dan Reuben tu dalam kereta dia.
Aku tak nak bayangkan sebab kau bayangkan dia dah bunuh orang. Lepas tu dia pergi ambil anak dia. Dia bawa juga pistol yang dia gunakan untuk bunuh Anna dan Rayburn. Aku cuba nak fikir apa yang dia cuba nak buat sebenarnya kalau dia tak ditahan oleh polis. Berkemungkinan besar dia mungkin nak bunuh anak dia juga. Kita tak tahu kan? Tak mustahil ya, dia sebenarnya nak bunuh anak dia juga. Tapi itulah sebab polis cepat dapat tangkap dia. So dia tak sempat lah nak bunuh anak dia. Dan mungkin dia sebenarnya nak bunuh diri dia juga. So yes, akhirnya Ali ditahan dan dia didakwa kat mahkamah. Kalaulah dia ni buat pengakuan kat mahkamah, mesti senang cerita kan. Yelah sebab Anna boleh terus dapat keadilan dan even Rayburn tu juga pun akan terus dapat keadilan kan. Tapi itulah ya, malangnya Ali ni, masa kena tahan polis dia mengaku. Masa kat mahkamah dia tak mengaku tau. Dan korang nak tahu, Ali ni dalam pada sesi perbicaraan tu, dia ada buat satu temu ramah dengan Fox, satu channel TV lah. Aku tak tahu kenapa, tapi aku rasa perangai Ali dalam video tu sangat-sangat shady, sangat-sangat pelik. Sebab dalam video tu kan aku boleh nampak yang Ali tu sangat-sangat ofensif, sangat-sangat defensif. Host tanya kat dia, ada satu soalan ni, host tanya kat dia, bila dia sampai ke apartmen tu, apa yang berlaku, apa yang dia nampak? Ali pun jawab, lebih kurang macam ni lah, aku nampak lelaki lain dekat dalam rumah aku, dekat atas sofa aku, sofa yang aku beli, kerusi yang aku beli. Dia peluk isteri aku, dia letak kaki dekat atas meja yang aku beli, barang-barang yang aku beli, yang aku bekerja keras untuk dapatkan. Lepas tu dia tanya dekat reporter tu, kau fikir apa yang kau buat? Apa tindakan yang aku patut buat macam tu tau? Soalan dia, kau expect aku buat apa? So kat sini aku macam dah start pelik. Sebab kalau korang perasan, perkataan-perkataan yang dia gunakan tu lebih pada aku. Dia bukannya aku dan Anna. Dia lebih pada diri dia sendiri tau. Dia bukan kami. Sebab dia gunakan kami, yang kami beli, yang kami duduk sama-sama. Sepatutnya macam tu. Tapi mungkin korang tengoklah sendiri macam mana shading perangai si Ali ni dalam video ni. Apa yang aku nampak lah kan, berkemungkinan besar yang Ali ni, dia ni adalah seorang narsisis. Narsisis ni kalau korang nak tahu, perangai dia adalah dia cuma fikir diri dia sendiri je. Dia rasa diri dia yang paling betul. Setiap apa yang keluar daripada mulut dia tu sangat defensif. Dia buat semua benda, semua kisah pasal diri dia je. Dia tak fikir pasal apa nasib orang lain tau. So, seandainya Ali ni disabit bersalah membunuh Anna dan Rayburn, Ali dia akan dijatuhkan hukuman penjara seumur hidup. Sebab setakat ni Ali masih lagi tak mengaku yang dia bersalah dan perbicaraan masih lagi dijalankan. Aku cuma harap semoga satu hari nanti keadilan akan berpihak pada Anna dan Rayburn. Tak kira lah, walaupun Anna tu dia keluar curang dengan lelaki lain pun, itu tak bagi kelebihan dekat kau sebagai seorang suami untuk bunuh isteri kau, kalaupun isteri kau curang. Apa pengajaran yang kita boleh dapat daripada kisah Ali dan Anna Abu Laban? Pada pendapat aku, duit, kemasyhuran ataupun pengaruh, influence yang besar dekat dalam social media ni sebenarnya tak boleh bagi apa-apa pun dekat kita. Tak boleh bawa kebahagiaan pun dekat kita. Macam kita tahulah kan, apa orang kata, duit, money can buy happiness. So kat sini aku juga boleh nampak yang duit ni sebenarnya dia boleh tingkatkan lagi tahap rasa insecure tu dalam diri kita tau. So I guess that's it for today's video. I hope you guys enjoy it and thank you so much for watching. I love you guys and I appreciate you guys so much, and I hope I can see you guys in my next one. Ta-da! Member mana boleh? Tak boleh lah, dah sedap asyik keluar je. Sakit dah tak aku. Dia tembakan 4 kali tau. Tembakan share banyak video-video yang happy. Apa yang aku cakap ni? Walaupun